Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan mudahkanlah bagiku tugasku dan lepaskanlah simpulan dari lidahku supaya mereka faham perkataanku. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, pada minggu lepas, masing-masing ada buku teks kan di tangan? Ada kan? Okey, minggu lepas kita dah belajar bab pertama berkenaan adab-adab ketika menziarahi orang sakit, kan? Kita dah masuk adab-adab ketika menziarahi orang sakit dan kita telah menyebutkan adab-adab ketika menziarahi orang sakit. Itu adalah topik pertama pada minggu lepas. Okey. Ramai yang dah siap kerja dia dan dia dah send dekat Ustazah. Ustazah dah respon. Alhamdulillah. Semua dah buat dia punya kerja sekolah. Syukur. Okey, pada hari ini kita akan masuk kepada bahagian kedua. Masih di dalam topik yang sama. Kita sambung berkenaan dengan membaca dan menghafaz dalil menziarahi orang sakit. Dan yang kedua ialah membaca dan menghafaz doa menziarahi orang sakit. Kita ada dua topik hari ini, membaca dan menghafaz dalil menziarahi orang sakit, dan yang keduanya kita akan membaca dan menghafaz doa menziarahi orang sakit. Okey, sila tengok di dalam buku masing-masing dalil menziarahi orang sakit. Tengok. Apa dalilnya? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dengar Ustazah baca. Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Apa maksudnya? Sesiapa mengunjungi orang yang sakit atau menziarahi saudara seagama, maka malaikat berseru kepadanya, baik engkau dan baik perjalanan engkau, dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. Riwayat At-Tirmizi. Okey, tengok. Allah mengangkat darjat kita sebagai orang Muslim. Untuk mendapatkan pahala-pahala yang banyak tu begitu mudah. Apa sahaja yang kita buat lillahi ta'ala, kebaikan-kebaikan yang kita buat tu, semuanya Allah akan masukkan ke dalam pahala yang digandakan supaya kemudahan kita, saham akhirat kita, Allah tidak sia-siakan. Segala apa saja perbuatan baik kita, Allah tidak akan sia-siakan. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan hadis ini daripada Abu Hurairah. Supaya apa? Supaya dia dapat membangkitkan jiwa orang-orang mukmin supaya kita sentiasa berbuat kebaikan wa ima untuk menziarahi orang sakit. Kita berlumba-lumba bersama-sama untuk menziarahi siapa sahaja yang berada dalam ujian sakit. Sebab kita pergi bukan hanya berlenggang-lenggang kangkung, mendapat kosong saja, tidak dapat apa-apa. Tidak. Untuk memberi rasangan kepada orang-orang mukmin seperti kita ini, bahawa Allah memberi ganjaran berbentuk pahala. Okey? Malaikat pun sentiasa mendoakan kita. Seperti mana sabda tadi? Apa kata malaikat yang berseru?
Baik engkau dan baik perjalanan engkau dan sesungguhnya engkau akan ditempatkan di dalam syurga. Cantik kan? Allah nak sangat kita berada di dalam syurga. Baik sangat Allah itu, Allah nak sangat-sangat kita menjadi penghuni syurga. Sampai ke malaikat pun, bila ada antara kita yang pergi berziarah, sama ada kita pergi hospital, ataupun kita saja-saja berziarah. Kadang-kadang kita tak tentu, kadang-kadang bukan ada siapa pun saudara mara kita dekat hospital. Tapi Allah gerakkan hati kita untuk menziarahi orang-orang yang berada di hospital. Sebab apa? Senyuman kita juga adalah berbentuk sedekah. Kadang-kadang ada orang berinisiatif. Dia nak dapat pahala itu, dia pergi ke hospital, dia bawa ganjaran buah tangan. Walaupun yang dia bawa tu hanya 2 biji buah apple atau 2 biji buah limau, dia hanya sedekah 1 katil ke 1 katil ke 1 katil di dalam ward pesakit itu. Dengan harapan dan dia berdoa kepada Allah supaya Allah memberi kesembuhan kepada saudara-saudara se-Islam kita yang diuji sakit. Sebab apa? Bila ada suntikan daripada hadis Rasulullah ini dan orang Islam seperti kita faham akan fadilat daripada menziarahi orang sakit, orang-orang Muslim sekarang berlumba-lumba. Sebab itu, bila kita mempelajari topik ini, kita ambil kesempatan. Di dalam ahli keluarga kita kan, kalau ibu ayah kita sakit, tak semestinya kita pergi ke rumah jiran-jiran. Ibu dan ayah kita sakit pun, kita boleh berbuat kebaikan dan kebajikan. Sebab apa? Di dalam rumah kita lagi mudah untuk kita melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang anak dan sebagai seorang hamba Allah yang beriman dan sentiasa ingin mengejar kebaikan dan kebajikan. Okey, kita pergi pula pada muka surat 3. Okey, dah? Okey. Tengok muka surat 3, doa menziarahi orang sakit. Ini ada doa. Bestnya. Tak kosong-kosong kan? Allah sayang kita, dia tidak kosong tanpa ilmu. Dia tak bagi kita ni menjadi orang yang jiwanya kosong, akalnya kosong tanpa ilmu. Allah ada sediakan kita beberapa doa. Sebenarnya banyak doa-doa yang boleh kita dapati daripada Al-Quran, sumber Al-Quran, melalui sunnah-sunnah Rasulullah. Doa ketika kita berhadapan dan menghadap orang sakit. Menziarahi orang sakit lah. Apa kita perlu buat? Bukannya kita pergi tu, kita ajak dia sembang-sembang kosong. Kan? Itu rugi. Kita tak perlu pergi rumah orang sakit, kita ajak dia borak-borak kosong. Itu merugikan diri kita, merugikan si pesakit. Jadi, okey, kita di sini ada satu doa yang popular. Okey, yang masyhur daripada Ummul Mukminin radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa dia doanya di sini? Allahumma rabban nas. Ikutlah sama-sama. Bunyikan mic tu pun sikit tak apa. Sebab tak ramai. Allahumma rabban nas. Azhibil ba. Seishfi. Wa anta syafi. Ikutlah Ustazah. Ikut kelas cepat. Wa anta syafi. La shifa'a. Illa shifa'uka.
Shifa'a la yughadiru saqama. Maksud dia apa? Maksud dia dekat sini, kita mohon, wahai Allah, Tuhan sekalian manusia. Kita mohon, wahai Allah, Tuhan sekalian manusia. Sebab yang menciptakan manusia ini adalah Allah, Maha Pencipta. Yang memiliki manusia yang ada. Jadi kita mohon pada Allah. Kita angkat tangan kita. Wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya. Kita merayu dekat Allah. Sambil kita menghadap orang yang sakit tu, contoh mak kita kan demam, mak kita demam. Kita pun tengok mak kita pun baca doa ini. Sambil kita baca tadi, okey, bila tak faham yang dalam bahasa Arab, kita pun baca dalam bahasa Melayu. Wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya. Kita merayu dekat Allah, hilangkanlah sakitnya. Sembuhkanlah dia. Kita minta kesembuhan sebab Allah sahaja yang akan memberi kesembuhan. Engkau Tuhan yang menyembuhkannya. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Engkau. Kita beriktikad bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Penyembuh. Tak ada dua dan tak ada tiga. Tak ada siapa-siapa pun boleh sembuhkan sebarang penyakit selain daripada kehendak Allah. Okey. Dengan sembuh yang tidak diingini sakitnya. Dengan betul-betul kesembuhanlah supaya dipahamkan, sebab kita sendiri tak nak kan apa-apa sakit pun berada pada tubuh badan kita. Betul tak? Jadi bila kita dah baca dalam bahasa Arab tadi, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru suqama. Kita angkat tangan. Mohon betul-betul dengan Allah. Allah ni bila kita angkat je tangan, kita minta apa-apa, Allah tidak bagi kosong. Dia tidak sekali-kali membiarkan tangan kita turun dengan kosong. Allah akan beri juga apa yang kita minta. Selagi ianya berbentuk kebaikan. Okey, Ustazah ulang lagi maksud daripada doa tadi. Wahai Allah, Tuhan sekalian manusia, hilangkanlah sakitnya, sembuhkanlah dia. Engkau Tuhan yang menyembuhkannya. Tidak ada yang menyembuhkan melainkan Engkau. Dengan sembuh yang tidak diingini sakitnya. Riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini tadi hadis sahih sebab telah diriwayatkan oleh riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Semua dah faham dah tadi berkenaan dengan dalil dan juga doa orang sakit. Masih di dalam bab adab menziarahi orang sakit. Bab 1, muka surat 2 dan muka surat 3. Okey. Semua dah faham dah? Okey, faham. Okey. Okey, kita dah belajar muka surat 1, kita dah belajar muka surat 2, kita dah belajar muka surat 3. Okey. Semua ada tak buku aktiviti ni? Warna hijau? Ada kan? Okey. Ini adalah kerja yang Ustazah minta kamu semua buat pada hari ini dan bila-bilalah masa terluang. Kalau siapa tak boleh nak buat
serentak hari ni tak apa, pelan-pelan, ada masa. Sampai hari Ahad, Ustazah akan tunggu juga hasil kerja masing-masing. Okey. Dan, okey. Latihan ini pada muka surat 1, muka surat 3 dalam buku aktiviti pentaksiran penilaian JAIS warna hijau. Okey. 1 hingga muka surat 3. Okey. Okey, bagi murid yang belum mendapat atau belum mengambil buku, semua dah dapat buku ke? Ada yang tak ambil lagi buku kat sekolah? Oh, belum ya? Boleh salin atau mencetak latihan yang Ustazah berikan. Okey, nanti Ustazah akan kasih. Nanti dekat rumah boleh cetak lah. Kalau ada printer boleh cetak. Kalau tak ada juga printer, boleh salin terus dalam buku latihan biasa. Buku tulis biasa tu. Okey? Nanti Ustazah akan susul kemudian untuk bagi kerja yang Ustazah minta buat. Okey? Nanti dah siap. Nanti Ustazah akan follow dengan WhatsApp. Okey? Untuk pemakluman seterusnya. Okey, Ustazah rasa setakat itu sajalah dulu untuk hari ini. Penerangan Ustazah berkenaan akhlak bab 1, adab menzarihi orang sakit. Okey, mudah-mudahan anak-anak semua faham apa yang kita dah belajar kali pertama dan kali kedua hari ini. Dan apa yang Ustazah sampaikan, moga-moga bermanfaat. Moga-moga anak-anak faham. Jika tak ada apa-apa, Ustazah akhiri dengan tasbih kifarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya.